أهل بيت رسول الله وصحاب رسول الله ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدات مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Sambungan kitab Hidayatus Salikin ke surat 240. Kita ambil balik daripada barisan yang kelima. Yang tengah tu dikata qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ilfidrin amin. Maka tiada sekali-kali ia mempunyai ikhtiar dan tadbir kerana telah diketahui oleh mereka itu bahawasanya segala kelakuannya itu terbit daripada kudrat Allah Subhanahu wa taala dan ikhtiarnya, maka sekali-kali mereka itu tidak mempunyai ikhtiar dan tadbir. Bermula martabat yang ketiga ini terlebih tinggi daripada martabat yang kedua, dan inilah martabat siddiqin yang telah fana diri mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambungan daripada amalan yang bersangkut paut dengan hati, iaitu nama dia bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tawakal itu kita sebut sebelum ini adalah suatu keyakinan kita, suatu kebergantungan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tentulah tawakal itu sesuatu yang tidak boleh nampak, dan kita tidak dapat mengetahui kadar manakah seseorang itu tawakalnya pada Allah Ta'ala. Tak dapat kita mengetahui. Cuma tawakal pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu erti kata keyakinan kita, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sudah pasti adanya tanda-tanda. Tanda-tanda bermaksud sekiranya keyakinan dan kebergantungan seseorang itu kepada Allah Ta'ala itu kuat, apa tandanya? Itu persoalan ni kan. Ataupun kita sendirilah kita nak tahu kadar tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu setakat mana. Jadi bila adanya tawakal pada Allah, maka apa tanda daripada tawakal itu? Maka boleh kita kiaskan kepada sesuatu yang lain. Sebagai contoh, kita kata kalau seseorang yang memiliki harta yang banyak, orang tu punya harta yang banyak, harta dia banyak, duit dia banyak, dan dia ada kuasa, dia pula ada kekuasaan, dia pula ada penyokong orang. Agak-agak orang macam ni, macam mana keadaan dia?
Jangankan orang, kita sendirilah. Kita ke mana duit kita banyak, pangkat kita ada, orang pun banyak nyokong kita, apa keadaan kehidupan kita? Kehidupan kita selesa, kehidupan kita membahagiakan, kehidupan kita rasa tenang, rasa yakin. Maka rasa yakin hidup itu sebab kepercayaannya itu kepada sesuatu yang memberikan kekuatan pada dia. Seseorang yang rasa kuat dan yakin, kenapa? Sebab dia yakin dia bergantung kepada sesuatu yang kuat. Sesuatu yang kuat tu ada bersama dengan dia. Maka dia tenteram. Macam saya kocik-kocik begini, tak tahu lah tuan-tuan. Kalau jalan dekat tempat galap tu, takut yang amat sangat lah. Jadi rumah ke rumah tu, berumah ke rumah, jauh apa nak, sebuah rumah galap, ada sebuah rumah, lepas tu galap, sebuah rumah galap. Nak melopehkan galap tu, ui, macam-macam rasa. Kiri kanan tu ada apa, ada rimau ada apa, tak berani. Sebab apa? Sebab kita nak bersandar ke siapa. Lepas tu orang tua dia khabar, tak apa, jalan dah. Wan mandang lah, wan pandang. Jalan lah. Masa tu tenteram jalan, berani rasa. Sebab kita tahu ada orang belakang mandang. Apa beza daripada ada orang mandang dan kita ke mana orang tak ada pandang? Bila tak ada pandang kita kata, tak berani rasa. Tapi bila orang tak apa, pergi wan mandang katanya, wan mandang. Lalu masa tu rasa tak takut. Kenapa ketika itu? Sebab hati kita bersandar kepada sesuatu yang kuat. Kita yakin, hilang takut sebab di belakang kita ada orang mandang. Bermaksud kalau apa-apa berlaku dia akan datang tolong. Kalau apa-apa berlaku dia akan tolong. Paling tidak pun orang tahu. Apa berlaku ada orang tahu. Tapi cuma tu seorang. Dia elak atau bodoh, siapa tak tahu. Dia takut kita kan. Tapi bila kita tahu ada orang yang mandang, hati kita bersandar pada satu kekuatan, maka kita tenteram. Tidak rasa takut. Jadi begitulah. Kalau hati orang itu kuat, yakin pada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti hidup dia tenteram. Sebab apa? Sebab dia bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Ada tak sesuatu yang lebih hebat daripada Allah? Mana mungkin. Adakah sesuatu yang lebih hebat, kuat daripada Allah? Mana mungkin. Tidak ada sesuatu yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita tidak rasa kuat bergantung kepada Allah, itu disebabkan lemahnya keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud tidak cukup Tuhan tahu kita, tidak cukup Tuhan mandang pada kita. Kalau orang mandang kita, itu kita yakin. Bila kita jalan, ada orang tolong pandangan, itu kita yakin. Allah Ta'ala memandang kita, tak yakin. Di keyakinan kita kepada manusia lebih kuat daripada keyakinan dengan Allah Ta'ala. Bukankah Allah Ta'ala sentiasa memandang kita? Tapi tak kita. Ada? Begitu tidak memadai lah. Siapa boleh menafikan Tuhan Maha melihat? Kalau kita kata Tuhan tidak melihat, rosak iman kita. Tidak boleh seorang mukmin menafikan Allah Ta'ala melihat. Allah Ta'ala melihat. Mana mungkin seorang mukmin etikad dia penglihatan Allah lebih lemah daripada manusia? Mana mungkin. Jadi Allah Ta'ala penglihatan dia jelas, kuat. Tetapi kita boleh lebih yakin daripada pandangan manusia daripada pandangan Allah. Jadi kalau tak ada siapa pun manusia yang mandang, kita seorang saja, kita lemah. Kita tak yakinlah kepada Allah Ta'ala yang memandang. Allah Ta'ala lagi perkasa, pandangan dia lebih kuat daripada manusia. Tak mahu dia kita kata.
Kena ada juga, kena ada orang mandang kita. Apa maksudnya? Maksud lemah, betapa lemahnya iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Betapa lemahnya iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang sedar, maka dia akan ambil tindakan segera sebelum nyawa kita dicabut oleh malaikat maut. Bila orang sedar, dia akan bertindak. Tapi kalau orang tak sedar, tak ayah kena benar dah. Maknanya itulah kita muhasabah. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Kalau orang mandang kita yakin, tapi kalau tak ada orang mandang, bukankah kita ada Tuhan yang memandang kita? Tak mahu dia dah, kita kata tak berani kita dah. Betapa lemahnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lemahnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tanda kuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala itu melihat kita. Allah Taala menjaga kita. Maka kalau begitu keyakinannya, maka di manakah tempat yang tak ada Allah Ta'ala melihat, kita kata. Kalau kita bersandar ke amat ayah, entah pergi ke mana, amat ayah tinggal seorang, ada parah kita. Sebab amat ayah ni dia terhad dia. Kadang-kadang nak keluar, dah tak ada dah. Siapa pula yang mandang kita ke rumah ni? Kita kata, dah ada, datang balik amat ayah, baru rasa tentara. Kalau orang rasa yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di manakah tempat yang tak ada pandangan Allah? Insya-Allah, kita kata. Sebab itu orang yang kuat bergantungnya kepada Allah, hasil yakin dia pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah pastilah orang ini hidup dia tak ada lagi sedih, tak ada lagi susah hati dan sebagainya. Umpama seorang anak, ayah dia jutawan, ayah dia raja, ayah dia sultan negeri tu, agak-agak risau tak anak dia tadi, masa depan ni ke apa, tak risau apa dah, si anak tadi, sebab dia ada ayah yang kaya, yang menjaga dia, yang berkuasa. Sudah pastilah anak raja tadi, kita kata kehidupan dia la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mana kehidupan dia tak pernah rasa takut dalam hidup dia. Sebab pengawal lada menjaga, keluar ada pengawal. Bila tidur di luar bilik ada pengawal. Jadi apakah kehidupan orang macam ni ada rasa ketakutan dalam hidup dia? Kita kata tak ada ketakutan hidup dia. Nak takut duit pun tak takut duit yang menimbun. Nak takut orang ganggu pun tak takut, pengawal dia ramai. Semenjak ada kocik sampai dia meninggal, dah besar dia lah ambil alih raja tu. Makna orang ni hidup daripada kocik jadi anak raja sampai dia meninggal dunia sebagai seorang raja, contoh dia. Agak-agak kehidupan orang tadi macam mana keadaan kehidupan dia? Dia lahir-lahir dah sebagai anak raja dah. Dayang ada, apa ada. Agak-agak kehidupan yang sebini, kita kata Masya Allah, kehidupan dia bahagia seumur hidup dia. Agak-agak pernah tak ada rasa sedih? Tak mungkin, duit banyak. Sedih sebab ada agak-agak ada tak ketika dia sedih sebab tak makan? Tak ada. Agak-agak ada tak waktu sedih sebabkan tak ada harta? Tak ada. Agak-agak ada tak satu waktu dia sedih sebab ada orang nak ganggu dia? Tak ada. Maka kita kata kehidupan dia la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kehidupan tak pernah rasa takut, tak pernah rasa sedih, sebab dia berada di bawah penjagaan orang yang kuat. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran, orang mukmin yang yakin kepada penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala, orang mukmin yang sentiasa memandang kepada Allah. Bila kita pandang kepada Allah, apa yang kita pandang? Bila kita ingat kepada Allah, apa yang kita ingat? Bagi orang yang hatinya hadir bersama Allah,
ketika ingat kepada Allah, kita akan mengingat Tuhan yang Maha Perkasa, Tuhan yang Maha Kaya, Tuhan yang Maha Rahman, Tuhan yang Maha Penyayang, dan sebagainya. Maka apabila keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu ulama bahas masalah yakin pun maratib, martabat. Yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin pada Allah, kita yakin pada kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin pada penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakin itu maratib. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Yakin pun ada maratib dia, ada martabat dia. Ada orang yakin kepada Allah disebut ainul yakin. Bermaksud yakin kepada Allah seperti dia nampak. Umpama kanak-kanak yang nampak ama ayah dia ada depan dia. Dia nampak. Jadi macam kita nampak, contoh kita ada pengawal tu ada depan kita. Kita nampak pengawal tu ada kiri kanan kita, belakang kita. Itu kita nampak dia. Lebih yakin daripada kita tak nampak pengawal kita. Contoh, pengawal kita, jangan takut tuan, saya mandang tuan, saya kawal dari jauh, jangan takut, saya jamin kalau saya tak kawal tuan, boleh pocat saya. Contoh kan. Jadi kita yakin pengawal kita ada, tapi kita tak nampak dia mana dia mai. Tapi dia dah bersumpah, sumpah tuan, saya ada, saya sentiasa mengawal tuan, kata dia. Jadi kita yakinlah pengawal kita ni, cuma kita tak nampak. Tapi masih lagi kita rasa tenteram lah, sebab dia dah sign agreement, saya takkan lopeh menang tuan, dia kata. Jadi kita yakinlah kita selamat, sebab kita ada pengawal yang mengawal kita. Cuma kita tahu dia diam, mana diam kan. Tapi kita tetap tenteram. Maka daripada ilmu yakin. Ilmu yakin, maksud kita tahu bahawa kita ada pengawal yang jaga, tapi nampak tak? Tapi tak nampak. Mana diam balik nio, balik pokok nio tu ke diam ada. Tapi kita tertoram. Sebab apa? Kita tahu dia ada. Cuma tak nampak mana diam ni. Tapi hati dia pun berkata juga, entah tak ada tapi kita yakinlah, kita tahu dia ada. Tak sama kalau kita nampak, suara dia balik pokok tadi, seorang balik pokok, seorang balik. Jadi kita nampak, lebih meyakinkan. Bila nampak lebih meyakinkan. Begitulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengetahui Allah Taala mengawasi kita. Kita mengetahui Allah Taala memandang kita. Itu tidak sama ainul yakin. Jadi seolah-olah kita nampak Tuhan pandang kita. Ibarah dia. Mana yakin ni kita terhadap Allah, seolah kita nampak Tuhan pandang kita. Kita tak nampak Tuhan, tapi keyakinan kita itu sampai seolah kita nampak Tuhan memandang kita. Namanya ainul yakin. Ainul yakin. Atas pada itu haqqul yakin. Wallahu alam nak hurai macam mana. Lebih yakin lagi. Ada ulama dia huraikan apa maksud ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Ada ulama beri perumpamaan, ilmu yakin itu seperti kita tak pergi pun tompek itu, tapi orang beritahu dan mungkin kita baca bahawa di hadapan sana ada laut, ada pantai. Dekat depan tu ada laut dan pantai. Kita yakin tak dapat ada laut dan pantai. Mungkin kita dengar di bunyi-bunyi itu, kan? Kemudian bacalah maklumat, memang tompek di hadapan kita ada pantai. Tapi kita tak nampak. Tapi ikut maklumat kita yakin bahawa ada pantai di hadapan. Mungkin nampak burung-burung ke, nampak bunyi-bunyi laut juga. Jadi kita yakin tak bahawa depan kita ada pantai? Yakin. Nampak tak? Tak nampak. Tapi kita yakin. Sebab apa? Berdasarkan dalil petanda-petanda lah. Petanda-petanda. Dah nampak macam pasir-pasir pantai dah okey ni. Jadi kita yakin dah depan tu ada laut dan pantai. Tahap keyakinan dia ilmu yakin.
Sebab kita tahu adanya pantai dan laut itu berdasarkan petanda-petanda yang ada. Bunyi-bunyi dan sebagainya. Kita yakin. Tetapi tahap dia ilmu yakin. Sama tak keyakinan dia dengan dia pergi betul dan nampak betul pantai depan dia? Sama tak keyakinan? Tak sama. Sebab itu ulama mengatakan laisal khabar kal muayanah. Laisal khabar kal muayanah. Perkhabaran tidak sama dengan mata kita tengok. Kita cerita tentang orang aksiden. Ada orang aksiden. Sebenarnya kaki tercabut sebagainya. Mana kita tahu? Ada imam tu khabar, takkan dia bohong. Tuan imam yang khabar bahawa ada orang aksiden putih kaki mana kita tahu? Imamnya khabar. Ibarat dia mengetahui berdasarkan perkhabaran. Bermaksud dia ada pengetahuan, ilmu, dan dia yakin berlaku dengan ilmu. Tak sama dengan orang tu bercerita, ada orang aksiden putih kaki, mana kita tahu? Dan nampak sendiri depan mata. Itu lebih yakin lagi. Pengetahuan tentang orang itu. Laisal khabar kal muayanah. Orang yang nampak pantai tadi tak sama dengan orang pergi pantai menyelam terus ke pantai tu. Menyelam betul ke pantai tu. Ada pula dia punya snorkeling apa tu, nampak dalam pantai tu. Maka itu diumpamakan hakul yakin. Dia merasai sungguh-sungguh pantai dan laut tu kan. Pantai laut tu dia rasa betul-betul. Yang tadi dekat pandang dan jauh ya. Pantai dah terbentang pantai laut. Ainul yakin, dia nampak. Tak sama dengan orang pergi menyelam betul dalam laut tu. Maka itu dikata hakul yakin. Begitulah perumpamaan terhadap keyakinan orang pada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita sebut tadi bahawa bila orang tu yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang berlaku, sebab itu iman kita kepada Allah mendatangkan sifat mahmudah yang banyak. Beranak-ranak jadi. Dengan iman kita kepada Allah, maka dia akan melahirkan banyak sifat-sifat yang mahmudah, yang Allah Ta'ala akan timbang sifat itu. Allah akan timbang sifat itu. Jadi sebagai contoh, kita ada takwa. Setiap orang ada takwa. Bahkan Allah Ta'ala meletakkan kemuliaan seorang dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Ta'ala mengatakan orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Jadi kita ada takwa. Daripada takwa ini beranak sifat-sifat yang lain. Dengan takwa keluar sifat sabar. Maka sifat sabar itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlainan dengan takwa. Takwa itu satu sifat yang lain pula. Tetapi dengan takwa melahirkan sifat sabar. Maka kita ada sifat sabar. Maka sabar kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan balas sifat sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sekadar sifat sabar sahaja Tuhan balas, tidak terkira balasan dia. Sifat sabar, sifat redha. Daripada ketakwaan yang ada pada kita, maka lahir sifat redha. Daripada ketakwaan yang ada pada kita, lahir sifat rahmah, belas kasihan. Kita belas kasihan pada makhluk. Maka belas kasihan itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada sifat taqwa lahir sifat sakhawah qalb, nama dia. Sifat sakhawatul qulub. Sakhawatul qulub ini perasaan belas kasihan kepada seseorang yang susah. Nampak binatang susah pun dia, Allah, menitik mata tengok kucing ni, kesian. Orang tak ada apa dah, bonci tengok kucing ni, sepak-sepak lah kata. Ada orang dia hati dia, Masya Allah, kesian, poluk-poluk kucing tu, kesian bagi. Ni namanya sakhawatul qulub. Itu perasaan yang baik. Jangan kita cela orang yang ada masalah macam tu. Kadang anak kita dia syukur sekian kat binatang, biar jangan kita apa, jangan kita sesorgah dia. Langsung dia hilang perasaan yang baik dia kan. Kadang dia syukur nolong orang, bagi duit ke orang. Apalah kau orang bagi duit ke orang ni? Jangan, kau dakutlah sikit. Kata dia, suruhlah kau dakut.
Sakut sikit macam ayah lah. Ayah aku takut. Kadang-kadang budak-budak kecil kan, dia Rahman bagi. Paling tidak nasihat lah, jangan bagi banyak bonus, sikit je. Budak ke mana long, Masya Allah. Jadi lahir sifat yang baik daripada takwa, namanya sakhawatul qulub. Kita ada sifat sabar, kita ada sifat redha, kita ada sifat sakhawah. Kalau kita ada sifat sakhawah ni akan membawa kita ke syurga, InsyaAllah. Kita kata sifat belas kasihan kalau ada pada kita, kita pupuk dia, bertambah-tambah di rasa kasihan dia. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan bahawa dalam syurga itu ada pohon, namanya pohon sakhawah. Nabi kata dalam syurga ada satu pokok tu namanya pokok sakhawah. Sin, kha, alif, waw, ta. Sakhawah ni kalau kita terjemahkan bererti belas kasihan. Sakhawah ini kalau diberikan makna, dia adalah sejenis perasaan, bukan benda. Macam redha bukan benda, perasaan. Tiba-tiba dalam syurga ada pokok namanya redha. Dah jadi menjelma jadi sesuatu. Sabar bukan benda, dia perasaan. Tiba-tiba dalam syurga ada satu pokok namanya redha, ada benda sabar. Tapi tak ada hadis bunyi itu, tapi hadis menyebut dalam syurga ada satu pokok namanya pokok sakhawah. Diberikan nama pokok sakhawah. Sakhawah tu bermaksud belas kasihan, tapi dia berbentuk pokok. Maka Nabi mengatakan pokok sakhawah tu amat besar, Nabi kata, sehingga ranting-rantingnya berjuntai-juntai keluar daripada syurga sampai ke dunia, ranting-ranting dia. Tak nampak pula rantingnya. Nabi sebut itu, ranting pokok pohon sakhawah itu berjuntai sampailah ke syurga, sampailah ke dunia, Nabi kata. Maka Nabi kata barang siapa memegang ranting-ranting itu, maka dia akan bawa masuk syurga. Kalau kita tahu mana dia pokok tu, nak kita pegang. Ada tak ada ke keluar ni pokok tu ya? Cari. Kalau ada pokok tu dekat Rusia pun kita pergi. Sebab Nabi kata barang siapa pegang ranting dia besar. Ranting-ranting berjuntai-juntai sampai ke dunia, Nabi kata. Barang siapa pegang ranting pohon sakhawah, maka akan ditarik masuk syurga. Jadi sahabat tanya, siapakah yang beruntung pegang ranting sakhawah itu ya Rasulullah? Orang yang ada sakhawatul qalb, Nabi kata. Orang yang ada hati dia belas kasihan, rahmah, belas kasihan. Nampak pakcik tu tua lemah, Allah kasihan ni, nak nolong betul rasa. Nampak orang susah, kasihan betul rasa. Dah tu sakhawah namanya. Ini boleh membawa orang ke syurga. Mana datang sakhawah? Datang daripada takwa. Begitu juga iman. Apa maksud iman? Iman yakin pada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kita kepada kekuatan, kekuasaan Allah, qudrah Allah Subhanahu wa taala, yakin kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan melahirkan tawakal. Sebab sifat dia, bila kita nampak orang tu kuat, kita yakin untuk bersandar dengan orang itu. Manusia bila melihat duit ini punya kuasa yang hebat, maka dia tersangat ingin mendapatkan duit itu untuk dia bersandar. Sebab dia rasa duit itu kekuatan, maka dia ingin cari kekuatan tersebut. Bila tak ada duit, dia rasa lemah. Bila ada duit, dia rasa kuat. Maka kekuatannya dengan harta. Jadi tergabung-gabunglah manusia mencari kekuatan di dunia ini. Ada orang rasa kuat dengan harta, ada orang rasa kuat dengan sehat, ada orang rasa kuat sebab adik-beradik dia ramai. Ramai. Anak ada, cucu ada, semua ada. Tagap rasa. Lepas tu dah datang dah lemah ke masjid ni. Lemah. Apa? Semua dah balik dah kampung dengan seorang. Contoh lah kan. Patutlah lemah nampak. Minggu lepas riang nampak. Alhamdulillah lah cucu semua balik. Kuat sikit semangat rasa.
Minggu ni nampak bengkok datang dah tak ada ni, semua dah balik. Dah begitu. Entah sunyi lemah rasa. Maksud dia bergantung kepada sesuatu yang dia pandang kuat. Jadi terpulang kepada sesiapa pun nak memandang sesiapa, Allah Subhanahu wa taala menyebut setiap sesuatu akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Setiap akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal ikram. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita yang faham, yang cerdik, kita kata bila kita tidak rasa kuat dengan Allah, maka berusahalah, carilah kekuatan dengan Allah Subhanahu wa taala, tambahkan iman kita, tambah ketakwaan kita sehingga meningkat iman kita, sehingga hati kita ini musyahadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini dan musyahadah pada keperkasaan Allah, maka kita kebergantungan hati kita semakin kuat kepada Allah, maka tawakal kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada iman melahirkan tawakal. Tawakal ini timah khusus. Tawakal, banyak mana kadar tawakal tu lain, banyak mana kadar iman lain. Begitulah pemurahnya Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada kita. Kemudian tawakal itu disebut sebelum ini punya martabat 1, 2. Tahu kita baca martabat yang ketiga. Tak nak ulang kedua dah. Gimana ni kedua itu? Yang pertama, martabat pertama tawakal, percaya kepada Allah seperti ia wakil yang telah diketahui akan dia. Sudah kita baca dah. Adapun martabat tawakal yang ketiga, jadi martabat takwa yang tiga ini, umpama kita dah yakin pada seseorang, dah kita tak payah nak fikir apa-apa dah. Nak fikir makan pukul berapa, masak kan apa nak masak, malam kan tidur kat mana, tak payah dah. Sebab kita yakin tuan rumah tu menguruskan kita dengan baik. Jadi tak payahlah kita nak sebut apa-apa. Dan tuan rumah pula dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Tak payah kita nak sebut-sebut dah. Tengah hari kan kalau boleh masak ikan, malam kan boleh masak ayam. Jadi kita lebih yakin pada tuan rumah. Sebagai contoh, seorang suami lebih yakin pada isteri kan. Jadi dia pokok dia rumah lah. Rumah dia tahu, rumah dia sayang kat lelaki Jadi rumah dia lebih tahu apa yang suami dia perlu makan. Rumah dia lebih tahu apa benda yang suami dia perlu minum. Contoh dia kan. Jadi rumah dia prihatin lah. Rumah ni dia prihatin kat lelaki Dia tahu ubek apa yang perlu makan. Dia tahu. Kalau makan seganggam ubek, seganggam lah. Contoh dia kan. Dia dah yakin. Dia sorang. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab dia dah yakin dengan rumah ni memang dia jaga semua-semua Makan apa, makan nasi berapa, sesonduk ke? Sesonduk je kata dia. Ikut dia. Sebab rumah dah tahu. Kalau lebih kan naik gula contoh kan. Jadi iyo pula lepas tu kan. Iyo pula terbukti betul pula elok semua. Jadi akhirnya dia yakin pada rumah dia sarah. Ketika itu dia tak ada pilihan apa-apa. Dia tak ada ikhtiar. Apa yang ditentukan oleh orang rumah itu yang terbaik. Walaupun mula-mula tu dia tak ramah, kalau boleh ni 3 pinggan lah. Sedap ni Rumah kata jangan cukup tu. Cukup separuh kata dia. Mula tu kita nak meradang kan. Tapi lama-lama dia tengok apa benda yang dia pilih, orang rumah kita pilih tu betul lah, elok lah apa yang dia pilih tu. Bulan lepas kita cubalah apa yang kita nak, memang naik darah tinggi naik, kucing mani naik kan. Dia kata cukup gula tu, tambah lagi 2 sudu dia kata. Apa naik gula. Makan separuh 2 pinggan nasi kita balun. Dah poning kepala. Tak kono. Dah tu kita cubalah. Walaupun kita nak niat, tapi terbukti bahawa pilihan orang rumah lagi hebat. Lepas tu dia meninggalkan pilihan dia.
Dia meninggal pilihan. Walaupun tak, kok boleh pagi ni Nescafe lah ke? Tak ada teh, oh ya. Jadi dia takut nak komen dah. Takut salah. Dia tinggalkan kehendak dia. Walaupun dia ada kehendak-kehendak, tapi dia lebih memilih untuk membiarkan kehendak isteri dia. Lama dia pun belajar lah. Mula-mula tu macam dia nak sangkal juga. Sesanduk letak nasi, letaklah dua. Tak boleh cuba nak. Lama-lama dia biasa. Lama-lama dia biasa dah. Dia biasa dah. Apa biasa? Dia membiasakan kehendak dia bagi ke isteri dia. Dia biasa dah. Sampai orang tanya, tuan, kehendak tuan apa? Kehendak saya, kehendak isteri saya. Dia kata, saya tak ada kehendak apa-apa. Dia dah biasa, dia dah pandai, dia dah cara tu. Apa nak pakai? Tak ada tak lah. Kok pakai baju merah lah, kata dia. Dia dah. Kalau kita dengan manusia, kita korbankan orang ni apa? Boleh bandul kamu kan. Tak ada hebat orang jadi kan. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi hamba yang hebat. Kalau orang baru buat gitu kepada Tuhan, dia hamba yang sempurna. Kalau suami buat macam tu ke isteri tu kita nak abah dah kena ambuh yang omah. Tetapi kalau sebegitu orang dengan Tuhannya, itu hamba yang sempurna. Ada ke orang buat? Memang ada orang buat. Adakah Nabi buat? Ada Nabi yang buat sebegitu. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dia ditakdirkan dicampak ke dalam api Namrud, ketika itu Nabi Ibrahim memilih untuk menyerahkan segala-galanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia tidak punya kehendak apa-apa. Kok kita masa tu kita nak selamat, nak selamat, siapa orang boleh menyelamatkan kita kan? Kenapa tak selamat? Macam bila kita sakit, ya Allah, kenapa sakit ya Allah? Macam mana ya Allah? Bila kena sembuhkan ya Allah? Dah baca Yasin banyak dah. 3 masjid dah baca Yasin ya Allah, bila kena sembuhkan ya Allah? Maksud kita sangkal Allah Subhanahu Wa Taala lah. Bila kita sangkal Allah Ta'ala, sangkal dengan beradab. Kadang-kadang kita sangkal sampai tak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa ni ya Allah, orang lain semua elok dennya kau buat, tu mula tak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak suka dengan takdir tersebut, cara dengan merayu dengan Allah. Ya Allah, aku sakit ya Allah, menggambarkan seolah-olah ya Allah, aku tak suka sakit ni ya Allah, maka ya Allah, apalah kena kau sembuhkan penyakit ni ya Allah. Mana kita mohon dengan baik kepada Allah Subhanahu dengan beradab. Di antara sabar dan redha. Bila ada sesuatu perkara takdir kepada kita yang kita tak suka, maka adab dia mohonlah kepada Allah Ta'ala balik. Tapi mohon itu dengan sabar dan redha, dengan mengadang pula. Sebab itu Nabi bersabda, sentiasalah doa hamba itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selagi mana dia tak berkata qad da'autu wa lam yastajibu li. Nabi menyebut sentiasalah doa itu dimakbulkan oleh Allah. Dalam satu riwayat lain Nabi mengatakan sentiasalah doa itu dimakbulkan oleh Allah, sama ada disegerakan atau dilewatkan, hatta doa itu dilewat sampai mati. Dia doa sampai mati. Dan ini sebenarnya lebih menguntungkan. Orang berdoa ke dunia tak dapat apa yang didoakan, ini lebih menguntungkan. Kemudian hadis berkata, ataupun Tuhan kata aku tukar yang lebih baik lagi. Nabi kata doa itu sentiasa mustajab oleh Allah, sama ada segera mustajab dia, ataupun dilewatkan, atau ditukar dengan lebih baik lagi. Kita minta duit 2-3 juta, minta tak dapat. Rupa-rupanya Tuhan bagi kita sehat. Sehat, duit tak banyak, tapi sehat. Bila sehat, dapat kita pergi masjid, dapat beramal ibadat. Duit tak dapat, Tuhan tukar. Ada jadi doa, Tuhan lewat, tangguh lewat
Berapa ramai di antara anbiya sampai 40 tahun baru Tuhan makbulkan. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam minta anak berapa tahun? Sampai dah lanjut usia dia. Nabi Zakaria alaihissalam dah lanjut usia dah. Berapa tahun semenjak selepas dia kahwin, tak pernah berdoa sampai umur ratus sampai 100. Berdoa lama. Akhirnya Allah Taala mustajabkan doa dia. Dapat Nabi Yahya alaihissalam. Sehinggalah kalau dia mati tak makbul, ini orang yang lebih beruntung. Sehingga di akhirat nanti orang bercita-cita, alangkah baik doaku Tuhan tak makbulkan. Kenapa? Sebab di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala bila mengadili manusia, maka ada satu soalan. Tuhan tanya, siapa yang di dunia dahulu yang hutang dia belum dibayar oleh aku, kata Allah Ta'ala. Siapa orang yang di dunia dahulu yang aku berhutang dengan dia yang belum aku bayar. Jadi orang tanya, ya Allah, masa bila kau berhutang? Berapa ringgit kau berhutang? Jadi Allah Ta'ala tahu, siapakah golongan yang di dunia dahulu yang aku berhutang dengannya yang belum aku bayar? Jadi manusia tanya, siapakah orang yang kau hutang dengannya ya Allah? Iaitu orang yang berdoa yang aku belum makbulkan. Maka Allah Ta'ala bayar doa tu di akhirat. Jadi kalau Tuhan bayar di akhirat sudah pastilah yang lebih baik. Jadi jangan kita berputus asa. Berdoa tetap yakin doa kita mendatangkan kebaikan. Sebab itu dalam satu hadis Nabi menyebut, sentiasalah doa itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah orang tu tidak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana tak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi kata, aku dah berdoa dah puas berdoa dah, tak makbul pun. Katanya, kata-kata itu adalah kata-kata tahmah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Qad da'autu wa lam yastajibu li. Dia kata ada berdoa belum? Bahasa kita pula, buih mulut doa dah, apik dah, kata dia. Kata-kata sebegitu tanda Tuhan tak makbulkan doa dia. Sebab ketika itu dia tahmah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahmah, buruk sangka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu sentiasalah doa itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana dia tak berkata, aku dah berdoa banyak kali dah, tak ada pun. Jadi kata-kata sebegitu, maka tidak makbul doa dia. Maka dia mendapat dosa. Dosa dia apa? Dosa dia buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berdoa, doa itu satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dicampak oleh Raja Namrud, ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam memilih untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah. Menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah kemuncak tawakal seseorang. Jadi peringkat martabat yang ketiga ini jenis tawakal yang menyerahkan segala-galanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tidak berusaha. Bukan tidak berusaha. Macam Nabi Ibrahim dia lebih pada itu. Nabi Usaim memang dia meninggalkan usaha. Itu satu bab khas yang dibincangkan ulama, berusaha dengan tidak berusaha. Itu ada bab khas. Disebut ahli kasab wa ahli tajrid. Itu bab yang besar lah nak dibincangkan. Bermaksud Nabi Ibrahim alaihissalam memilih untuk tidak berusaha langsung. Jadi mungkin dalam kitab ini disebut juga, apakah bergantung kepada Allah itu ataupun apakah kita berusaha menafikan kebergantungan kita kepada Allah? Dia punya soalan kan. Ataupun apakah kita mengambil sesuatu asbab di dunia ini menafikan rasa kebergantungan hati kita kepada Allah? Itu dibincangkan oleh ulama. Maka ulama kata tidak menafikan ataupun dengan bahasa ilmu dia, asbab tidak menafikan rasa kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Apa asbab? Maksud kata kita berusaha cari duit, berniaga, bekerja. Jadi kita cari asbab kan untuk kita dapat duit. Jadi apakah orang yang mencari asbab-asbab ini menafikan rasa bergantung kepada Allah Taala? Bermaksud kalau kuat bergantung, jangan cik kerja. Duduk rumah ayo. Tu betul-betul bergantung Allah Taala. Apakah macam tu maksud dia? Kan? Jadi bermaksud apakah kalau orang tu berusaha mencari sesuatu menafikan kebergantungan dia? Maka ulama tidak menafikan kebergantungan seorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada satu golongan yang memang meninggalkan secara langsung kebergantungan kepada makhluk sama sekali, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim meninggalkan kebergantungannya kepada makhluk secara mutlak. Dia hanya menginginkan Allah Ta'ala sahaja. Orang datang tolong, tak ada. Jibril datang lagi, tak payah dia tu. Kita jangankan Jibril, hantu datang pun boleh. Boleh tak kalau saya ngobain? Kau siapa ni? Saya ni jin, kata dia. Tak apa. Jadi disebut di sini martabat yang ketiga. Jadi yang kita baca ni ada, bukan tak ada orang dia. Ya. Maka martabat yang ketiga ini dia kata tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa adalah orang yang tawakal itu menyerahkan akan dirinya dan segala pekerjaannya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mayat di hadapan orang yang memandikan akan dia. Maka tiada sekali-kali ia mempunyai ikhtiar dan tadbir, karena telah diketahui oleh mereka itu bahawasanya segala kelakuannya itu terbit daripada kudrah Allah Subhanahu Wa Taala dan ikhtiarnya. Maka sekali-kali mereka tidak punya ikhtiar dan tadbir. Jadi maksud tidak ikhtiar ni bukanlah tak berusaha langsung. Ada ulama menyebut yang dimaksudkan tidak punya ikhtiar ini bermaksud tidak punya kehendak terhadap takdir. Itu maksud dia. Tidak membuat keputusan terhadap takdir. Tidak menetapkan sesuatu takdir untuk diri dia. Macam kita, kita dah siapkan senarai kita. Kita nak sehat, kita nak kaya, kita nak kerja, kita dah ada senarai kehendak kita. Mana kita dah ada pilihan kita. Seorang ada pilihan. Saya nak kalau boleh duit banyak ni. Saya hendak sehat, saya hendak ni. Itu mana kehendak yang ada pada kita. Kita ada keinginan apa yang kita nak dalam dunia ni, kita dah ada kan. Tiba-tiba Tuhan buat sesuatu yang bersalah dengan keinginan kita. Kan masa tu kita bantah apa yang Tuhan buat pada kita. Kenapa ya Allah kau buat macam ni ya Allah? Kenapa kau buat ni ya Allah? Masa tu pelbagai jenis bantahan yang kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita membantah keinginan Allah, bermaksud kita ada keinginan yang lain, berbeza dengan keinginan yang Tuhan hendak. Kita pergi rumah orang, kita tetamu ni pergi rumah orang. Bila kita duduk rumah orang tu, kita pula rasa pasu tu eloklah sini taklah. Tuan rumah tu letak sini. Rasa tak waktu tu, sini elok Saya tak ramai basuh situ rasa dah. Jadi kita ada kehendak-kehendak pula. Lepas tu dia datang jamu tengah hari tu ikan. Saya rasa kalau ikan jenahak ada tak? Oi handal lah, mahal jenahak tu. Kong-kombong. Jadi dia ada keinginan sendiri. Oh, jadi tuan rumah ni kali ni ada ajak orang ni kata. Lain bon lah ni. Kan? Ada. Akankah tetamu yang tak berapa nak cantik pun nak jadi sebab macam-macam dah ni ndak ni. Selimut tak ada yang tebal sikit ke kata.
Bantal ni tak ada yang mahal sikit. ni. Jadi banyak lah. Jadi sebagai tuan rumah nampak tak cantik lah. Tak cantik. Macam-macam dah. Tapi kalau tetamu yang apa? Untuk ikan boleh. Telur goreng boleh. Sardin banyak boleh ya. Maksud kata bila dia pergi rumah tuan rumah, dia tak ada ikhtiar. Dia pasrah pada tuan rumah tu. Tuan rumah kata beradab betul orang ni. Tuan rumah dia tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Jadi bila kita buat itu, Tuhan tahu keinginan kita, bukan Tuhan tak tahu. Kita nak sehat, kita nak senang, Tuhan tahu. Tetapi kita cuba ingin beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketepi-ketepikan keinginan kita itu untuk adaban lillah, untuk tunjukkan adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan nak kita ni tahap adab kita saja. Bila tahap adab kita dah, Tuhan tulis kita sebagai hamba yang sangat beradab. Sama ada Tuhan berikan kebahagiaan di dunia ataupun Tuhan bagi kebahagiaan di akhirat nanti. Bermaksud ada orang yang reda kehidupan yang susah itu sampai mati, maksud dia. Tak pernah bantah. Dia susah tak pernah bantah. Sebab apa? Ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia reda dan dia tak ada rasa apa-apa. Dia reda dan pasrah. Bahkan sampai peringkat Imam Syazuli mengatakan, aku suka yang apa Tuhan pilih untuk aku. Maksudnya ini mana kata kemuncak adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemuncak tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak pernah bantah pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan tak bekerja, dia bekerja. Dia berniaga dapat RM10 dapat dah redha ya Allah. Sebab bila kita berniaga, yang gorakkan orang tu beli siapa? Allah Ta'ala. Kita jual kuih 5 orang beli. Jadi mana Tuhan nak takdirkan kita dapat rezeki banyak tu. Kalau Tuhan nak bagi kita rezeki banyak, berabut orang datang beli. Maka rezeki itu ditambahkan. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita redha mana kehendak Tuhan, kehendak kita. Kehendak Tuhan itulah kehendak kita, redha kita. Dan bukan kita tak berusaha, kita berusaha. Macam tu juga sehat. Sama ada orang tu meninggalkan batu usaha, tapi ada orang berusaha, ya silakan. Kita berusaha berubat, tetapi tak sembuh. Ketika itulah peranan kita berikhtiar. Masuk ikhtiar itu kita pasrah pada pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita tak berubat dah. Bila kita sakit, kita cari ubat dengan penuh beradab, cari ubat tak sembuh, cari ubat tak sembuh, cari ubat tak sembuh, cari tu sembuh. Bila kadang kita, aku redha ya Allah, ketentuan Kau ya Allah. Bermaksud kita memilih apa yang Tuhan pilih untuk kita. Sebagai orang yang hamba yang bijak tentang ujian Allah pada dia. Sebab hidup ini adalah ujian. Allah Ta'ala sebut, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah Ta'ala menjadikan kehidupan kematian. Mana Tuhan jadikan kita ni untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan kita ini adalah merupakan ujian daripada Allah, supaya Tuhan nak tengok siapakah yang paling baik amalnya, siapakah yang dapat keputusan yang paling tinggi. Jadi bila Tuhan uji kita, bagaimana kita menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada orang tu sabar, sabar ujian Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada orang tu mohon dengan tertib Allah, ya Allah aku tak suka sakit dia, ya Allah sembuhkanlah ya Allah. Minta tertib dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh beradab, ya Allah sabar. Jangan mengadang pula. Galak batu dah buih yang kita tak ada dia siapa dah, tak mahu dah orang lain sembuh dan tak mahu dah dia kata. Orang lain semua elok dan seorang Tuhan buat macam ni. Gitu kan. Dah buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka gagallah kita ujian kita, tapi ada orang yang faham yang sangat tinggi bahawa ini ujian Allah Subhanahu Wa Taala, maka jadilah macam Imam Syazili radhiyallahu anhu.
Mesti tahu makna ujian hidup ini. Maka kata Imam Syazili, aku tidak punya ikhtiar, aku punya tidak kehendak dalam hidup ini. Kehendak aku adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kata. Apa yang Tuhan tentukan aku, itulah dia. Dan dia bahagia dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah. Bahagiakanlah diri kita dengan pilihan Allah. Bahagiakanlah diri kita dengan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala takdirkan kita hidup sederhana. Bahagiakanlah diri kita dengan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita senang, bukan kita bahagia dengan senang tu, kita bahagia dengan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagia kita sebab Allah Taala pilih kita sebegitu. Jadi fahamilah makna bahagia dengan pilihan Allah. Seperti seorang isteri yang sangat hormat pada suami dia, yang sangat mencintai suami dia, suami itulah syurga dia. Jadi sosok isteri macam tu, letak bawalah rumah apa pun. Tak apa, boleh. Gitu. Rumah banglo boleh? Boleh, kata dia. Rumah teres? Boleh. Pondok buluh boleh tak? Boleh, kata dia. Semua boleh. Kenapa pula? Dia mengikut suami dia. Dia kata, mana suami dia pilih? Apa suami dia pergi makan, dia makanlah. Jadi suami tu, baik waktu isteri ni, taat waktu dia. Suami tu je nak test ya. Sebenarnya dia ada rumah besar sana. Dia dah test. Rupanya pada ada rumah. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala punyai balasan yang besar di akhirat nanti. Allah Subhanahu Wa Taala punya kemuliaan yang besar di akhirat nanti. Jadi begitu cerdiklah orang, begitu bijaksanalah orang ketika di dunia memilih untuk pilihan yang sangat baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mereka menyerahkan urusan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan rasa bahagia dengan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja yang ditentukan Allah Taala, maka dia rasa bahagia sebab dia tahu inilah pilihan Allah kepada dia. Sekiranya sesuatu yang tidak bercanggah dengan agama lah. Kadang orang jadikan hal juga, kenapa tak sembahyang? Inilah pilihan Allah Ta'ala pada saya. Saya redha. Itu dia salah gunakan benda tu. Itu tak betul. Itu pun kena faham juga. Kita dah taat, dah ibadat, dah solat, maka Tuhan tentukan hidup kita. Redha situ tak apa. Jangan salah gunakan redha tu. Apa ni tak sembahyang? Dah ketentuan Tuhan, redha ialah, kata dia. Itu tak kena. Jadi Imam Syazili dia sebut, aku tidak punya ikhtiar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang soleh, ahli ibadat dan sebagainya. Tapi dalam kehidupan keduniaan dia, aku tidak punya ikhtiar. Begitu juga kalau kita bicara tentang orang yang, masya-Allah, orang yang mujahadah, orang yang salik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang salik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi golongan yang salik pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia beramal, berzikir. Dan orang berzikir, kita ketahui adanya makam-makam yang Allah Ta'ala angkat. Ada yang Tuhan angkat makam dan sebagainya. Jadi di antara adab dia, kita pasrah kepada Allah apa yang diletakkan kedudukan kita, martabat kita di sisi dia. Maka itu salah satu juga adab Allah SWT. Dah lama dah kita berzikir, macam tu rasa keadaan kita macam tu, dah kita pasrah ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maksud pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Mana itu satu adab yang mana dia kata mereka itu tidak punya ikhtiar dan tadbir. Bermula martabat yang ketiga ini terlebih tinggi daripada martabat yang kedua. Dan inilah martabat siddiqin. Allah Taala letakkan dia siddiqin. Orang yang benar, orang yang jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah fana diri mereka kepada Allah, tenggelam cinta dia kepada Allah. Kenapa si isteri ni ikut dia suami ni? Daripada rumah besar, rumah kecil, ikut dia sebab cinta dia yang fana pada suami dia. Sebab dia rasa bahagia dengan suami dia, maka dia tak ada masalah apa saja yang dipilih oleh suami dia ikut. Kenapa jadi macam tu pula? Sebab kecintaan dia yang fana pada suami dia. Begitu orang yang fana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya kata Imam Al-Ghazali dan kita Ihya Ulumuddin, kata oleh alaihimu bahawa martabat yang ketiga ini
menafikan sekali-kali ia akan tadbir. Akan datang gitu, sambung buat ni. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Allahumma zidna min fahmina Allahumma ijma'na jam'an marhuma tafarruqan ma'suma wa la dhafina wa la mashahna wa la sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.